KPM. Air nenas. Siapa nak beli air nenas? Jus nenas segar dibuat dari rumah. Kurangkan gula dalam minuman. Kita lebihkan manis dalam senyuman. Jus nenas RM5 sahaja. RM5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Amin. Ya, Assalamualaikum Nisa. Buat apa ni Nisa? Saya tengah jual jus nenas ni. Saya buat sendiri kat rumah cikgu. Wow. Segar-segar homemade saya buat dengan mak saya. Saya nak jual lah. Nampak menarik, sedap ni. Nak beli satu cikgu? InsyaAllah boleh. Sebabnya cikgu hari ni kan mungkin ramai orang duduk di rumah kan. Betul, jaga penjarakan fizikal. Makanya kurang sikitlah jualan saya hari ni. Okey. Kita apa-apa Nisa. Okey. Cikgu ada satu tips untuk Nisa. Ada tips? Khas untuk Nisa saja. Untuk saya je? Ya. Okey, apakah tips ni cikgu? Okey, tipsnya ni macam mana cikgu nak kaitkan bentuk loceng itu Loceng? untuk Nisa terokai, untuk Nisa fahamkan bagaimana nak lariskan sel Nisa hari ini. Oh, macam mana tu agaknya cikgu? Yang inilah kita akan terokai pada hari ini. Baiklah. Baiklah semua, mari kita persilakan cikgu kita hari ini, Cikgu Amiruddin Razali yang merupakan guru penyelaras Bestari dari SMK Puteri Ampang, Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Nisa, apa khabar? Sihat Nisa? Alhamdulillah, saya sihat, ceria dan bersemangat. Saya pun bersemangat pagi ni. Sebab Cikgu Amir tadi pesan, cikgu nak kongsikan tips untuk saya je. Tapi saya rasa tak adil untuk saya seorang. Mesti rakan-rakan di rumah pun nak tahu apa rahsia dan tips yang cikgu nak kongsikan berkait dengan mata pelajaran kita hari ini, iaitu matematik tambahan. Sebelum itu kan cikgu kan, saya nak pesanlah kepada rakan-rakan di rumah agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka sekiranya ada keperluan untuk keluar rumah dan jaga penjarakan fizikal tidak kurang 1 meter. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Sebut pasal gel pembasmi kuman, saya nak jemput cikgu. Kita sama-sama sanitasi tangan. Silakan cikgu. Saya dulu ya. Cikgu dulu, kita kena jaga penjarakan fizikal di sini. Baiklah, kemudian saya. Okey, baiklah. Sekarang ni baru saya nak tanya cikgu. Topik kita hari ini apa? Saya nak tahu apa benda kita nak belajar hari ini sebab saya tak sabar-sabar nak tahu tips. Tetapi sebelum itu saya nak jemput rakan-rakan untuk sama-sama. Mestilah saya bawa kawan cikgu. Saya tak nak untung seorang-seorang. Baiklah, ini dia rakan-rakan kita dari SMK Puteri Ampang. Hai. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Ceria-ceria, manis-manis muka rakan-rakan saya hari ini. Jadi jom kita berkenalan dahulu dengan mereka. Kita mulakan dengan Royan. Sila perkenalkan diri anda. Salam sejahtera, saya Hurian dari SMK Puteri Ampang. Terima kasih Royan. Kemudian kita ada Nurin Atikah. Silakan Nurin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurin Atikah binti Hamdan dari SMK Puteri Ampang. Terima kasih. Seterusnya persilakan Desia. Salam sejahtera, nama saya Desya Dewiki dari SMK Puteri Ampang. Terima kasih. Kemudian kita ada Ikmah. Silakan Ikmah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ikmah Nasrah binti Dasrul dari SMK Puteri Ampang. Terima kasih. Kemudian kita ada Izzatul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzatul Hani binti Muzaffar Shah dari Sekolah Menengah Kekuasaan Puteri Ampang. Hai semua. Hai, terima kasih. Dan terakhir sekali, atau orang kampung saya sebut last but not least. Kita ada Nabila. Silakan Nabila, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nabila binti Anissa dari SMK Puteri Ampang. Baiklah, terima kasih. Sekarang cikgu, barulah saya nak tanya. Saya rasa rakan-rakan di rumah pun tertanya-tanya. Apa kaitannya nak melariskan jualan dengan bentuk loceng ni? Jadi tajuk kita apa hari ini cikgu? Sebenarnya hari ini adalah kita sebenarnya untuk makluman anak-anak semua. Hari ini kita nak terokai salah satu bab. Okey, di dalam matematik tambahan iaitu bab 5, taburan kebarangkalian yang mana iaitu 5.3 iaitu kita nak
mendalami. Mendalami. Dalam betul tu cikgu. Yes, betul-betul dalam ni. Iaitu bab taburan 5.3 iaitu taburan normal. Taburan normal. Jadi Ya. kenapa loceng cikgu? Itu sekejap lagi saya akan kongsikan. Cikgu saja kan? Ya. Okey, baiklah. Kita akan bertindak seketika. Rakan-rakan di rumah diminta bersedia dengan buku untuk mencatat apa-apa tips ataupun sesi pengajaran kita pada hari ini. Saya akan jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Lengkung taburan normal berbentuk loceng dan bersimetri pada garis tegak X sama dengan min. Kedua-dua hujung lengkung tidak menyentuh paksi X. Nilai min akan dilabel di tengah-tengah lengkung loceng dan ia adalah pembahagi dua simetri bagi bentuk lengkung loceng ini. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan kita ada Cikgu Amir serta rakan-rakan saya dari SMK Puteri Ampang. Rakan-rakan di rumah bagaimana? Diharapkan anda semua bersedia. Rakan-rakan saya di Google Meet. Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Nisa double thumbs up? Baiklah, wah, nampaknya semua dah bersedia dan bersemangat. Betul. Jadi topik kita hari ini adalah taburan normal, topik tingkatan 5. Jadi rakan-rakan khususnya calon-calon SPM 2021, jom sama-sama kita belajar. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Jadi sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Nisa tadi, iaitu kita akan terokai, kita akan mendalami salah satu tajuk iaitu 5.3 taburan normal. Tapi Nisa, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, sebelum kita pergi, sebelum cikgu picit button slide seterusnya ni, Baik, cikgu. izinkan cikgu terlebih dahulu jelaskan, kongsikan apakah objektif pembelajaran kita hari ini. Baiklah, boleh? silakan, cikgu. Okey. Sejadinya sebenarnya objektif pembelajaran hari ini ada dua saja. Okey. Yang pertama adalah kita ingin menentukan dan juga mentafsir iaitu skor piawai Z. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di akhir siaran kita akan pastikan semua anak-anak yang berada di kaca TV masing-masing dan juga berada dalam Google Meet akan dapat menentukan apa? Iaitu kebarangkalian bagi suatu peristiwa, bagi taburan normal. Jadi dua ini kita akan pastikan di akhir siaran ini kita akan dapat kuasai sepenuhnya. Baik. Okey, namun seperti biasalah sebagaimana yang dimaklumkan oleh Nisa tadi, yang mana anak-anak perlu sediakan 4 perkara sebelum cikgu mulakan belajar hari ini. Baik, cikgu. Apa yang pertama 4 perkara itu? Pertama, pastikan ada sekurang-kurangnya 1 helai kertas untuk kita menulis. Baik. Ini bukan kita nak mendengar, nak tengok cerita saja. Ini kita kena buat sama-sama. Yang kedua adalah diingatkan juga, cikgu ingatkan juga kepada anak-anak yang kat rumah terutamanya untuk sediakan sekurang-kurangnya 1 batan pen. Atau pensel boleh cikgu? Ya, betul. Janji boleh menulis. Baik. Okey. And then yang ketiga adalah sediakan juga 1 kalkulator. Matematik tak boleh lari. Kalkulator wajib kena ada. Betul? Alamak cikgu. Saya lupalah nak bawa kalkulator. Tak apa, kita ada rakan-rakan dalam Google Meet untuk bantu Nisa nanti. Itu sebenarnya. Baiklah. Dan yang keempat, ini benda barulah sedikit. Okey, yang mana adalah untuk bab ini kita khaskan yang mana anak-anak perlu sediakan iaitu jadual taburan normal piawai. Baik. Okey, itu adalah nanti cikgu akan hadirkan juga kepada untuk anak-anak untuk tontonan semua. Okey, ayo boleh kita teruskan kepada topik kita? Jom cikgu. Okey, tapi ini 5.3, 5.34 ada yang sebelum ini pernah anak-anak pernah belajar. Iaitu 5.31 dan juga 5.32. Sebelum itu kita recall dulu, kita imbas kembali. Jom, kita imbas kembali apakah yang pernah kita belajar sebelum ini. Adakah anak-anak yang berada dalam Google Meet nak kongsikan ataupun nak share kepada cikgu apakah mungkin ciri-ciri graf taburan normal yang pernah anda belajar sebelum ini? Baiklah, boleh tak? Sebelum Syah boleh angkat tangan. Okey, Nurin. Lajunya Nurin, silakan Semangat Nurin. tu. Dia ada lengkung bentuk macam loceng dan kiri yang kanan dia sama. Oh, itulah sebab loceng kita guna tadi. Oh, sebab itulah cikgu ya. Sebab graf kita ni berkaitan dengan bentuk loceng kita. Baik, Okey, jadi terima kasih, ia berbentuk lengkung. Ada lagi ke siapa-siapa nak kongsikan? Sebenarnya banyak ciri-ciri untuk taburan normal ni. Ada lagi? Ada lagi. Oh, Rian. Oh, semangat. Kedua-dua hujung loceng
lengkung tidak menyentuh paksi X. Tidak menyentuh paksi X. Maksudnya lonceng itu dia tidak bersilang pada paksi X. Betul, bagus, baik. bagus. Ada lagi ke sesiapa nak kongsikan? Ada lagi nak kongsikan, imbas kembali. Oh, Desha. Okey, Desha, silakan Desha. Jumlah luas di bawah lengkung ialah 1 unit square. Oh, yang ni cikgu sangat suka. Sangat bagus. Maksudnya ada jumlah luas di bawah satu lengkung itu adalah 1 unit square. Ini sangat-sangat penting untuk dalam bab taburan normal ini. Baik. Okey, ada lagi ke? Ada lagi nak Kalau kongsikan? tak, cikgu teruskan. Oh, ada lagi. Okey, Nabila, baguslah. silakan. Alright. Yang keempat, kebarangkalian bagi X yang mempunyai antara A dan B ditulis sebagai P bracket A kurang daripada X kurang daripada B bracket. Okey, bagus. Thank you Nabila. Okey. So Baik. jadikan izinkan cikgu kongsikan sebagaimana yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan kita tadi. Yang mana taburan normal ini, okey, satunya adalah lengkung dia adalah berbentuk lonceng. Okey, berbentuk lonceng. Alright. Okey. Yang kedua adalah kedua-duanya adalah tidak menyentuh paksi X. Maksudnya dia tidak bersilang pada paksi. Nampak macam X. dia macam timbul macam tu. Ya, dia akan di terus atas paksi X. atas paksi. Baik. Macam tu. Okey, dan yang ketiga adalah yang ni sangat penting, iaitu jumlah luas bagi satu lengkung itu adalah 1 unit square. Sebab ini kita sangat-sangat penting, kita akan guna pakai sekejap lagi. Alright. And then yang keempat adalah kebarangkalian. Okey, ingat kebarangkalian bagi X yang punya nilai antara A sehingga B, alright, adalah ditulis dalam bentuk P. P itu mewakili apa? Probability. Alright, kebarangkalian. Okey, iaitu X lebih besar daripada A dan juga lebih kecil daripada B. Ini adalah tata tanda set lah kita tulis untuk kebarangkalian sebenarnya. Okey, semua dah jelas? Okey. Okey, jom kita terus masuk kepada objektif kita nak belajar ini. Baik, iaitu cikgu. apa? Kita nak menentukan dan juga mentafsirkan skor nilai Z. Betul, Nisai. Nisai pun pandai lah sebenarnya. Saya bersemangat ni. Okey, jom kita teruskan terus. Okey, so izinkan cikgu pertama sekalinya untuk memperkenalkan satu rumus, iaitu rumus untuk kita menukarkan, iaitu taburan normal kepada taburan normal piawai. Kita nak standardiskannya. Apakah rumusnya? Okey, jom sama-sama kita tengok. Formulanya adalah Z equal to X minus mu. Si mu macam U ni namanya mu. Over bahagikan dengan sigma. Alright. So apakah Z? Z itu adalah skor Z ataupun pemboleh ubah rawat selanjar yang dikenali sebagai skor Z. Okey. Manakala X pula ini adalah nilai X, mu ni adalah mean sebenarnya. Okey. Dan sigma itu adalah sisihan piawai. Simple je, iaitu Z equal to X minus mu over sigma. Boleh tak kita sembang sekejap dengan anak-anak? Boleh, tak ada masalah. Cikgu rasa cikgu nak tanya Hani, apakah formula untuk kita menukarkan taburan normal kepada taburan normal piawai? Z bersamaan X minus mu over sigma. Pandai, mantap, mantul betul anak-anak cikgu ni. Okey, semuanya alert lah. Yang mana ingat anak-anak semua dekat rumah sana. Okey, itu formulanya Z equal to X minus mu over dengan sigma. Alright, so jadi jom kita tengok. Mungkin anak-anak tertanya, macam mana nak guna formula tadi? Ya. Macam mana kita nak tengok algoritma cara penggunaan formula? Okey, tak apa. Cikgu bagi sedikit soalan. Iaitu namanya Panadol question. Nak bagi ubat sedikit. Oh, okey. Okey. Jom kita tengok apakah Panadol question menyatakan. Okey. Dia kata diberi X bertaburan normal dengan mean 10. Mean adalah 10. Baik. Alright. Dan sisihan piawai adalah 3. Okey, dua maklumat kat sini. Dia kata cari skor Z apabila X sama dengan 12. Oh, cikgu. Pada pandangan saya, dia dah beri banyak sangat maklumat untuk kita selesaikan menggunakan rumus tadi. Betul tak? Betul. Pandai, Nisa. Okey, so jadinya macam kita sedia maklum, yang mana formula kita adalah X minus mu over sigma. Betul? Jadi kita hanya terus substitute saja terus dalam formula kita yang ada ni. So jadinya X kita adalah 12. Alright. Manakala mu kita iaitu mean 10. Manakala sigma kita sisihan piawai ialah 3. Tekan saja kalkulator, terus kita akan dapat jawapannya 0.6667. Okey, Nisa boleh ikut? Boleh ikut. Tak ada masalah. Rakan-rakan di rumah, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, baik cikgu. Okey, ini soalan yang direct, Nisa. Andai kata biasa soalan exam dia bagi 400-500 patah perkataan. Mati banyak sangat. Okey. So, andai kata ini kita bagi vitamin question pula. Baik. Alright. So, biasanya soalannya dia akan dalam bentuk berpatah-patah perkataan lah. Okey, so jadi yang ini cikgu nak semua anak-anak berada dalam Google Meet khususnya
dan juga yang ada di rumah untuk sama-sama try kita buat bersama-sama. Baik. Okey, jom kita try. Okey, sedia? Okey. Markah yang diperoleh sekumpulan murid pada suatu peperiksaan bertaburan normal. Okey, dia bagi tahu. Alright. Dengan min adalah 50 dan sisihan piawainya adalah 5. Ungkapkan. Dia nak ungkapkan apa? Iaitu kebarangkalian. Okey, bahawa seorang murid dipilih secara rawak mempunyai markah antara. Tadi kita hanya ada satu nombor je. Ya. Ini antara pula iaitu 40 sehingga 60. Okey. Dalam tata tanda set dengan keadaan Z ialah pun boleh ubah rawak piawai. So jadi cikgu nak anak-anak dekat rumah sana dan juga anak-anak berada dekat Google Meet cuba try buat. Lebih kurang sama saja. Iaitu kita nak tukarkan, kita nak cari ungkapkan kebarangkalian. Baiklah, di sini kita dapat lihat apabila nombor yang disebut 40 dan 60. Mungkin ada di antara murid-murid di luar sana nampak aja nombor lebih sikit. Dia dah alamak macam tu. Jangan risau, benda sama je sebenarnya. Kalau kita fahamkan konsep, kalau kita nampak caranya, insya-Allah kita boleh jawab dengan mudah saja. Yang penting anak-anak di rumah sana jangan rasa takut nak try. Betul. Kesalahan itu biasalah. Kita selalu sedia maklum mana kita belajar dari kesilapan. Betul tak? Baiklah, itu adalah proses pembelajaran kan cikgu? Betul. Jadi yang penting kita nak baiki kesilapan kita dengan melakukan perkara yang betul. Jadi kita nak tengok jawapan rakan-rakan kita di Google Meet. Ada yang dah ada jawapannya? Ada tak yang nak kongsikan dengan kita? Kalau ada yang nak kongsikan, kita nak periksa. Okey, Izzatul Hani, silakan. Kongsikan jawapan anda dengan kami. Jawapan saya, P dalam kurungan -2 kurang daripada Z kurang daripada 2 tutup kurungan. Baguslah. Betul. Sebenarnya senang je. Yeah. Okey, jom cikgu tunjukkan bagaimana macam Izzatul Hani tadi dapat markah tersebut tadi. Baik. Okey, so jadi, penyelesaiannya adalah katakan X ialah markah yang diperoleh untuk seorang murid. Okey, yang mana maklumat kita ada iaitu mu, iaitu min 50, manakala sigma kita sisihan piawai iaitu 5. Okey. Jadinya pada awal-awalnya adalah kebarangkalian X lebih besar daripada 40 dan kurang daripada 60. Itu di antara maksudnya. Okey. And then kita nak tukarkan X ini kepada Z. Apakah formulanya tadi Nisa? Z sama dengan X tolak mu over sigma. Pandai. So jadi formula adalah untuk kita tukarkan X minus mu over sigma. Jadi kita perlu tolakkan mu untuk 40. Jadi 40 tolakkan mu iaitu 50 mu kita. Manakala kita bahagia dengan sigma iaitu 5. Settle di sebelah sana. Ya. Biasalah kita kena adil. Kita kena adil juga dengan madu kita di sebelah sini ni. Jadinya apakah formulanya? Juga sama iaitu 60 kena tolakkan dengan mu iaitu 50. Over dengan sigma kita, sisihan piawai kita, iaitu 5. So, dapatlah jawapannya. Tekan kalkulator, terus dapat Z lebih besar daripada -2 dan lebih kecil daripada 2. Sebagaimana yang Hani dapat tadi. Wah, ini dia jalan kira yang kita perlu ambil tahu ataupun catat. Ini bagaimana nak mendapatkan jawapan seperti yang dikongsikan oleh rakan kita. Jadi, jom cikgu kita teruskan. Semangat ni cikgu. So, jadi izinkan cikgu tafsirkan sedikit. Pada peringkat awalnya adalah, min kita ialah 50. Okey. Dan data kita S adalah daripada 40 sehingga 60. Okey. Jadi apabila kita standardiskan, apabila kita tukarkan dalam bentuk Z, alright. So ia akan jadi adalah min kita sudah jadi kosong, manakala data kita ada di antara -2 sehingga 2. Itulah maksudnya kita menukarkan data X kepada data skor Z. Simple saja. Jadi sebenarnya kalau perhatikan, objektif pembelajaran kita menentukan dan juga mentafsir skor piawai Z telah selesai. Ya, dengan saya sekali. Jadi kita boleh tanda tik untuk objektif yang pertama kita tu. Okey, semua masih okey ya rakan-rakan di Google Meet? Semua macam okey, kalau okey dah thumbs up sikit. Okey, baiklah. Jadi boleh kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, alright. Jom kita teruskan. Okey, kita akan masuk pula kepada objektif kita yang kedua hari ini, iaitu nak menentukan kebarangkalian bagi suatu peristiwa taburan normal. Tapi sebelum itu, izinkan dulu cikgu perkenalkan, cikgu bawa yang perkara yang keempat yang cikgu minta tadi, iaitu jadual taburan normal piawai. Okey, cikgu jelaskan dulu untuk jadual taburan normal piawai. Okey. So bentuk jadual biasa macam inilah table. Macam banyaknya nombor-nombor. Jangan risau, jangan takut. Benda ni simple je sebenarnya. Okey. Apakah maksud yang Z yang cikgu birukan atas itu? Okey. Z itu adalah yang dibirukan itu adalah nilai Z untuk taburan normal. Okey.
Manakala yang banyak nombor kat situ bawah tu banyak sangat putih gebu melepak tu adalah mewakili apa? Mewakili adalah nilai kebarangkalian norma piawai. Okey. Kalau perhatikan untuk kat sini ni, kalau tengok pada lengkung, kita lorekkan adalah kawasan di sebelah kanan. Kanan, ya. Okey. Ingat tak Nisa tadi, untuk satu lengkung berapa dia punya luas? 1 unit square. Bagus, 1 unit square. Okey. So kalau ia adalah simetri. Simetri, okey, ia adalah simetri. Kalau kita bahagi 2 dia dapat berapa separuh? 0.5? Ya, bagus. Jadinya adalah nilai paling tinggi untuk lengkung ini, luas di bawah lengkung ini adalah sebelah kanan adalah bersamaan 0.5. Kita sentiasa akan ambil luas di sebelah kanan sahaja, iaitu 0.5. Semua boleh ikut lagi anak-anak yang ada Google Meet? Boleh? Okey. Alright. So, kita tengok pula 4 langkah. Ini sangat penting ni. Okey, cikgu nak kongsikan 4 langkah penyelesaian taburan normal. Kita dah tahu jadual, kita nak tengok pula langkah nak selesaikan. Cikgu ada kongsikan 4 langkah ini. Ingat, nampak ya taburan normal, terus tengok kepada 4 langkah ini. Baik. Apakah 4 langkahnya? Pertama, Zizi. Ini bukan Zizi sakit hati semua. No, bukan. Bukan. Saya risau tadi cikgu nak nyanyi. Kita nak menyanyi. No, bukan. Ini adalah Zizi. Apa yang Zizi perlu buat? Okey, Zizi perlu tukarkan nilai X kepada skor Z menggunakan rumus Z tadi. Ingat tak rumus? Apa lagi rumus dia? Z sama dengan X tolak mu over sigma. Betul. Itu pertama. Tukarkan kepada rumus itu. Yang kedua adalah Zizi nak tukarkan apa? Dan setelah dia tukarkan, kita kena lukis. Nak lukis apa? Okey. Lukis dan juga lorek lengkung. Okey. Dan yang ketiga adalah setelah dia lukis dan juga lorek lengkung, kita kena pasti mana satu ekornya. Okey. And then step yang keempat apa? Zizi lukis ekor apa? Dia lukis ekor jet dia. Alright, jet apa? Bukan jet sepatu ni. Alright, tapi jadual namanya. Alright, iaitu yang mana jadual yang kita belajar tadi. Jadual taburan normal piawai tadi cikgu ya? Betul. Okey, so ingat, nampak je soalan yang melibatkan taburan normal, terus ingat 4 step ini, iaitu Zizi lukis ekor jet. Jadi ini adalah singkatan kepada langkah-langkah penyelesaian taburan normal untuk kita lebih mengingati. Maknanya nanti buka je kertas peperiksaan, Zizi lukis ekor jet. Dah tahu dah langkah-langkahnya. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Saya akan berjumpa dengan anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Abraham de Moivre merupakan seorang ahli matematik yang dapat menyelesaikan masalah apabila suatu sampel menjadi sangat besar. Beliau telah memperkenalkan taburan normal berdasarkan konsep hukum bilangan besar. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita hari ini adalah matematik tambahan bersama-sama dengan Cikgu Amiruddin Razali dari SMK Puteri Ampang serta murid-murid dari SMK Puteri Ampang, dan kita telah mencapai objektif yang pertama iaitu untuk menentukan atau mentafsirkan skor piawai Z, dan kita telah lihat jadual taburan norma piawai. Jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. So, sebagaimana kita sedia maklum, yang mana kita dah tahu yang mana 4 langkah tadi, iaitu Zizi lukis ekor jet. Tapi mesti tertanya, macam mana nak guna ni? Zizi nak lukis apa? Macam mana kita nak tentukan? Yang ini cikgu nak bawakan. Okey, soalan untuk anak-anak semua. Tengok. Boleh? Okay. Boleh. Bukan tengok saja, tapi kita sama-sama buat bersama. Okey. So jadi jom kita tengok. Tadi kita dah bagi Panadol, kita dah bagi vitamin. Ini kita cocok pula vaksin untuk dos yang pertama. Okey, so jadi apa yang dos pertama bagi tahu? Okey, dia kata diberi Z ialah pemboleh ubah rawak bagi satu taburan normal. Okey. Cari nilai bagi setiap yang berikut, iaitu nilai apa? P. P itu mewakili probability, kebarangkalian. Yang mana Z lebih besar daripada 0.2. Okey, jom cikgu tunjukkan yang pertama dulu. Okey, ingat
4 step kita yang pertama adalah ZZ. Jadi kita pastikan data kita ini sudah berada dalam Z atau tidak. Ini kita dah lepas untuk step pertama, iaitu sudah diberi dalam Z. Okey, jadi tak perlu tukar menggunakan rumus lagi. Okey. Jadi yang kedua, ZZ nak buat apa? Dia akan lukis. Okey, so jadi kita akan lukiskan lengkung dia. Alright, so kita akan lukiskan lengkungnya. Alright. Jadi 0.2 duduk di sebelah kanan. Dan dia menghala ke mana kita nak lorek? Tengok kepada simbol kita. Alright. Dia menghala ke kanan, jadi kita akan lorekkan di bahagian kanan. Okey. So jadi apabila dah lukis, dah lorek lengkung, kita akan tengok pula ekor. Mana ekor dia? Oh, di sebelah kanan ini. Dah ada dah ekor bawah ini. Okey, kita dah kenal untuk ekor. And then last kali kita akan tengok ialah jadual. Siapa? Betul, jadual. Ingat, mantap. Okey. So jadi kita akan tengok jadualnya. So jadinya cikgu bawakan jadualnya untuk Z bersamaan dengan 0.2. Okey, jadi cikgu bawakan jadualnya. Kecil je tu kat bawah. Alright. Macam mana kita nak tengok? Macam mana kita nak menentukan? Macam mana kita nak tafsirkan daripada jadual? Jadinya, ingat Z adalah datanya adalah yang warna biru. Betul. So jadinya 0.2. Mana cari? Tolong cari kat cikgu. Di sebelah kiri cikgu, ke bawah. Ni kan? Ya, betul. Okey, betul. Itu adalah Z 0.2. 0.2. Jadi di mana kebarangkalian? Kita nak cari kebarangkalian. Kebarangkalian yang warna putih ini. So, jadinya mana ni datanya adalah 0.2 dan sama juga dengan itu kebarangkaliannya adalah 0.4207. Simple je nak baca jadual. Betul ke tidak? Maknanya cikgu, bila kita nak baca jadual, dikatakan Z kurang daripada 0.2, jadi kita kena cari yang sebelum nombor 1 lah cikgu kan? Ya, betul. Simple begitu saja. Okey, so jadinya Z adalah 0.2, kebarangkaliannya ialah 0. Lebih kecil pula, maaf lebih besar tadi. Salah sebut. Nanti kawan-kawan marah saya. Salah. Betulkan. Okey, jadi kebarangkaliannya adalah 0.4207. Okey, simple je kan? Okey. Kita tengok pula pada contoh yang kedua. Tadi menghala ke kanan. Jadi kita tengok pula B yang mana Z lebih kecil daripada negatif 0.6. Yang ni boleh tak cikgu nak minta semua anak-anak yang berada dekat rumah dan juga yang ada dalam Google Meet untuk cuba try buat. Untuk soalan Z lebih kecil daripada negatif 0.6. Menggunakan 4 langkah ZZ lukis ekor jet. Kalau boleh lukis besar-besar sikit, graf lengkung tu kita boleh tunjukkan di skrin. Betul. Dan kita boleh tak cikgu kita nak minta mereka untuk menjelaskan macam mana mereka mendapatkan jawapan? Boleh, tak ada masalah. Okey, rakan-rakan saya SMK Puteri Ampang. Masing-masing terus berkerut dahi. Alamak, nak kena jelaskan. Serius tu masing-masing. Siapa dah siap boleh angkat tangan. Langkah yang Cikgu Ami tunjukkan tadi agak ringkas. Betul nak cubalah. Kita sengaja sebenarnya bagi untuk soalan lebih mendalam supaya dia menggunakan semua konsep yang kita belajar tadi untuk dia-applykan dalam soalan yang B ni. Baik, cikgu saya ada soalan. Kalau kita nak melukis graf untuk menentukan nilai Z kita ataupun kebarangkalian kita, adakah wajib kita gunakan kertas graf? Tak. Sebenarnya ini adalah sketch saja. Itu lakaran saja. Jadi kita akan lakarkan saja. Sebenarnya untuk kita lukis ini adalah konsep ataupun cara untuk memudahkan kita untuk mengenal pasti di mana ekornya sebenarnya. Maknanya di dalam peperiksaan pun tak semestinya di atas kertas graf. Tidak sebenarnya. Baik, jadi rakan-rakan tingkatan 5 yang calon SPM 2021 tu tak perlu risau. Alamak, tak bawa pula kertas graf. Tak mengapa. Ini adalah proses melakar sahaja untuk menentukan kat mana ekor dia. Jadi kita nak tengok rakan-rakan kita. Ada yang dah ada jawapan, boleh kongsikan. Angkat tangan siapa yang nak kongsikan. Kita nak lihat. Ada yang nak berkongsi bagaimana anda mendapatkan jawapan. Okey, silakan Nurin. Silakan. Tak apa, silakan mencuba. Okey Nurin. Jadi ni graf saya. Baik. Macam yang Cikgu Ami kata, kena ambil sebelah kanan. Jadi walaupun dia negatif, saya tukar jadi sebelah kanan, dia akan jadi 0.6. Lepas tu tengok terus dekat jadual 0.6, saya dapat 0.2743. Betul ke cikgu? Betul. Memang ngam lah semua anak-anak cikgu ini. Okey, betul. Sebagaimana Nurin cakap tadi, yang mana adalah Z adalah pertama kita akan pastikan Z dulu. Okey, dah settle. Okey, step kedua adalah kita lukis. Sebagaimana yang Nurin lukis tadi, iaitu kita akan lukis locengnya, iaitu negatif 0.6 adalah berada di sebelah kiri. Betul. Kosong. And then kawasan lorekan dia adalah dia menghala ke kiri sana. Jadi kita akan lorek di bahagian kiri, menghala ke kiri. Jadi ingat yang mana jadual taburan normal kita boleh tengok kepada ekornya berada di sebelah kanan. Okey, jadi kita akan tukarkan ia
kita akan lorekkan ia di sebelah kanan. Kenapa dia boleh jadi sama? Ingat tak? Sebab cikgu, saya nak kongsikan. Sebab kita punya graf ni simetri. Betul. Kalau dia belah kiri, dia sama je belah kanan. Macam cermin. Betul. Iaitu kita punya graf adalah simetri. Sama kiri dan kanan. Jadinya luas di sebelah kiri ini juga sama luas di sebelah kanan. So jadinya kita akan bawa jadual kita, itu kita nak tengok data itu Z adalah bersama dengan 0.6. Jadi mana 0.6? Cari cepat. Dekat bawah tu cikgu. Dah jumpa dah. Itu 0.5. Jadi 0.60 dapatlah dia punya kebarangkalian Z adalah bersama dengan 0.6 iaitu 0.2743. Simple je, betul? Baik. Okey. Settle untuk soalan yang B. Begitu saja. Ingat, caranya macam mana? 4 step saja. Zizi lukis Eko Jet. Okey. Kita tengok pula pada soalan yang C pula. Baik. Biasalah. Makin lama makin mencabar. Betul. Okey, jom cikgu tunjukkan soalan C pula. Okey. Tapi sebelum kita tunjuk pada soalan C, kita tengok dulu. Seperti yang mana cikgu tulis itu, semak jawapan. Maksudnya anak-anak, setiap apa yang kita buat ini, kita boleh cek, kita boleh semak. Adakah jawapan kita ni betul ataupun tidak menggunakan teknologi kalkulator. Itu sebabnya cikgu suruh anak-anak cari kalkulator dekat mana? Iaitu yang ketiga, itu cari kalkulator, betul? Betul. Okey, jadi caranya macam mana untuk kita cek, untuk kita semak kalkulator, menggunakan kalkulator. Jadi pertama pastikan adalah anak-anak klik ataupun tekan ataupun picit button mode 2 kali sampai dia keluarnya paparan begini, SD. Alright, kita akan pilih nombor 1 itu SD, iaitu mewakili adalah standard distribution. Alright, picit nombor 1. And then dia akan keluar. So, pastikan dekat atas kalkulator sekali tu ada SD. Baik. Alright. So, jadinya kita sekarang nak cari pula mana distribution kita. Nombor 3. Tapi dekat atas nombor 3. Jadi, kita perlu tekan Shift 3. So, dia akan keluarlah paparan adalah PQR. Apa ni PQR, cikgu? Apa pula ni, cikgu? Kejap lagi cikgu kongsikan. Okey, ingat macam-macam kalkulator kita ada. Cikgu akan kongsikan satu lagi kalkulator yang mempunyai kode yang berlainan. Alright. So, cara untuk kalkulator yang ni ES Plus, ada juga beberapa murid yang menggunakan kalkulator ES Plus ini. Baik. So, jadinya caranya macam mana? Pertama, tekan mode satu kali. And then, kita cari statistik. Mana ni statistik? Nombor berapa? Nombor 2. Nombor 2, kompleks. 3 ke cikgu? Ya, 3. Maaf cikgu, daripada skrin saya lain pula nombornya. Okay. Iaitu statistik nombor 3, kita akan picit iaitu button nombor 3. And then, ia akan keluar begini, kita tekan saja AC untuk kita keluar dari paparan ini. Baik. Okey. Setelah itu, dia akan keluar. Pastikan atas, kalau tadi SD, sini dia akan tulis pastikan dalam mode statistik, stat. Alright. So, macam mana kita nak pergi ke PQR? Ini berbeza sikit sebenarnya. So, jadinya pastikan tekan Shift 1, statistik distribution kat nombor 1, Shift 1. And then, ia akan keluar paparan begini. Ambil nombor 5, iaitu distribution. 5. Okey, picit button nombor 5. And then, keluarlah PQR. P kita tak akan guna. Kita akan guna PQR. Baik. Macam tadi kita tanya kan, apa itu P, apa itu Q, apa itu R. Ini cikgu nak kongsikan. Cara nak semak jawapan menggunakan kalkulator. P itu mewakili kawasan yang kita lorek menghala ke kiri. Nampak tak kawasan kita lorek ke kiri? Jadi, kita akan guna P. Okey. Manakala kalau Q pula adalah jikalau kita lorek kawasan di tengah-tengah. Yang mana bermula pada sini sampai kepada min kita. Itu di tengah-tengah untuk Q. Alright. Manakala R pula adalah kalau sana kiri, kalau sini tengah, R ini apa? Kanan. Betul. Nama lagi R, right lah. Betul tak? So, jadi kita akan lorekkan untuk kawasan kanan, iaitu menghala ke kanan. So, jadi ingat PQR. Baik. Jom kita semak jawapan yang kita buat A dan B tadi. Sebelum tu saya nak tanya rakan-rakan di Google Meet, kawan-kawan SMK Puteri Ampang saya, setakat ni anda faham atau tidak tentang penggunaan kalkulator dalam memeriksa jawapan anda? Kalau faham, dah butang thumbs up sikit. Faham ya? Okey, semua baguslah. Semuanya bersemangatlah hari ini rasanya. Betul. Okey, jom. Kita bawakan kepada cara untuk kita cekkan untuk soalan yang pertama A dan B. Betul ke kita keluar jawapan A 0.4207 dan B adalah 0.2743. Cikgu hadirkan satu kalkulator hitam dulu. Baik. Alright. So, jadi pastikan mode SD. Kita dah tekan PQR tadi kan. Ini adalah kita nak pilih kawasan ke kiri ke kanan ni. R. R adalah sebab kawasan kita lorekkan adalah ke kanan. Jadi kita akan pilih R. Masukkan nilainya 0.2 sahaja. So, picit button sama dengan saja. Cikgu tak nak tekan, cikgu tak tekan. Cikgu nak tanya anak-anak dalam Google Meet, dapat tak jawapan sama? Boleh kongsikan? Okey. Ikmah, boleh tunjukkan kalkulator anda tak? Betul ke jawapan tu sama? Ikmah guna kalkulator yang berwarna putih, cikgu. Okey. Jadi sama tak Ikmah jawapannya?
Sama. Okey, bagus. Oh, Hikmah guna warna putih. Okey, tak apa. Kita cek jawapan B ini guna kalkulator warna putih pula. Boleh? Alright, okey. So, jadinya pertama sekali ini adalah di sebelah kiri. Kiri, jadi kita akan ambil P. Jadi kita masukkan nilai untuk P iaitu negatif 0.6. Jadi tekan saja sama dengan dapat 0.27425. Bundarkan kepada 4 titik perpuluhan, kita dapatlah 0.2743. Simple je. Kita boleh buat, kita boleh semak. Confirm betul. Betul. Dan banyak-banyak akan melakukan latihan di rumah kan cikgu? Betul. Untuk anda betul-betul menguasai topik ini. Okey, jom. Dah settle. Semua dah faham, semua dah tahu cara nak guna kalkulator. Alright, jom. Ayo kita masuk pula kepada contoh C tadi. Ingat, kita masih lagi berada pada dos pertama vaksin, iaitu untuk soalan C yang lebih mencabar sedikit. Betul. Okey, jom kita tengok. Okey, cari kebarakan. Ingat 4 step yang selalu cikgu cakap. Zizi, lukis, ekor, jet. Okey, iaitu pertama adalah pastikan Z kan dulu. Zizi pastikan Z itu, iaitu dah diberi Z. Iaitu lebih besar daripada negatif 1.3. Step kedua apa, Nisa? Lukis. Ya, lukis apa? Kita kena lukiskan graf kita dan lorekkan. Betul. Iaitu kita akan lukis kita punya lengkung itu. Lengkung kita. Alright. So, jadi kita akan lukis dan iaitu negatif 1.3 di sebelah kiri. Dan anak panahnya adalah menghala ke kanan. Okey. Jadi kita akan lorekkan di bahagian kanan. Alright. So, jadinya apabila kita dah lukis, kita kena pasti ekornya. Mana ekornya? Yang besar ni ke yang kecil? Yang kecil. Kecil lah. Ekor biasa je belakang kecil. Itu betul tak? So, jadinya yang biru itu adalah ekornya. So, jadinya di sini adalah untuk kita cari kebarangkalian warna kelabu itu. Alright. Jadinya kita kena satu lengkung luas dia kebarangkalian. Berapa tadi, Nisa? 1 unit square. Betul, 1 unit square. Jadi kita nak warna kelabu itu, kita kena minuskan. Kita kena tolakkan dengan luas yang warna biru itu, iaitu ekornya. So, dapatlah iaitu 1 minus kebarangkalian Z lebih kecil ataupun sama dengan negatif 1.3. Jadi kita akan cari apakah kebarangkalian Z lebih kecil daripada negatif 1.3. Tapi bolehkah kita akan terus cari untuk jadual, tengok jadual? Tidak. So, elok-eloknya kita fahamkan konsep yang mana negatif 1.3 luas di sebelah sana adalah sama dengan di sebelah kanan ini. Okey. Baru kita akan hadirkan jadual kita. Ingat, kita bawa jadual kita. Alright. Yang lebih besar. Uish, besarnya. Okey, kita nak cari nilai Z 1.3. Mana 1.3 ni, Nisa? Dia dekat bawah sikit. Okey, bawah 1.2 betul? Betul. Atas 1.4. Betul. Alright. Itu adalah kebarangkaliannya, iaitu 1.30, iaitu 0.0968. Sejadinya kita dah dapat dia punya kebarangkalian. Jadi 1 tolak 0.0968. Okey, so terus tekan saja kalkulator, terus dapat jawapannya 0.9032 yang mewakili kebarangkalian di bawah graf untuk warna kelabu ini. Baik. Simple je bukan? Okey. Seperti biasa kita boleh semak menggunakan kalkulator. Anak-anak boleh try. Tak ada masalah. Okey. Terus warna kalkulator ES Plus pun boleh. Anak-anak juga boleh try. Okey, masukkan di sebelah tu kanan R, sebab warna kelabu adalah R, so terus dapat jawapannya 0.9032. Sama saja konsepnya. Alright. Ingat, apabila kita buat, kita semat. InsyaAllah kita akan dapat jawapan yang sangat-sangat betul. Baik. Dan tidak akan kehilangan markah ketika dalam ujian, betul tak, cikgu? Ya, betul. Alright. Okey, itu matlamat kita sebenarnya. Okey, nak skor sebaik mungkin untuk peperiksaan SPM pada tahun 2021 ini. Betul. Okey, so boleh kita tengok pula soalan untuk yang D yang sangat mencabar. Ini tadi, lagi banyak pula, cikgu. Ya, tadi satu nombor je. Ini D ni kita ada dua, iaitu negatif 1 dengan 0.2. Tapi soalan D ni boleh tak kita nak minta anak-anak yang dekat rumah sana dan juga yang berada dalam Google Meet, okey, untuk cuba try buat terlebih dahulu. Boleh ke tidak? Boleh. Okey. Okey, ambil pen, ambil kalkulator anda untuk kita sama-sama lakukan. Yang saya ingat, P tu bracket negatif 1 tu E. Betul. Lebih kecil atau sama dengan lebih kecil daripada Z, dan Z lebih kecil ataupun sama dengan 0.2, iaitu B. Kat mana betul, dah hampir-hampir dah tu. Adakah perlu kita menukarkan Z ini lagi menggunakan formula? Perlukah kita buat? Sebab dia dah bagi nilai Z, cikgu. Ya. Jadi kita tak perlu dah menggunakan formula. Jikalau dia bagi adalah X di sini, datanya X, baru kita tukarkan menggunakan
formula. Apa formulanya Nisa? Formulanya X tolak mu over sigma. Ya, betul. Sebagaimana yang soalan untuk vitamin tadi. Ya, betul. Itu sebenarnya. Okay. Kita lihat rakan-rakan kita semuanya fokus berkebut betul tu. Yang di rumah bagaimana? Diharapkan segala penerangan sebelum ini dapat membantu anda untuk menjawab soalan yang keempat ini. Soalan D sedikit mencabar ya. Mungkin tapi levelnya naik sikit-sikit. Kita menggunakan konsep yang sama daripada A, B dan C untuk kita menterjemahkan jawab untuk jawab soalan bagi D sebenarnya. Soalan yang D ni perlu lukis lengkung juga, cikgu? Ya, ingat apa step kita? Memang masih lagi kita berpegang kepada 4 step itu. 4 langkah tadi. Zizi, lukis EcoJet. Betul. Nisa pun sebenarnya pandai, makin-makin pandai sebenarnya. Kalau cikgu saya tengok ni mesti dia bangga dengan saya. Betul. Okey, rakan-rakan, bagaimana? Ada yang dah dapat jawapan? Kalau ada yang dapat jawapan, boleh kongsikan dengan kita di sini dan kongsikan dengan rakan-rakan di rumah. Rakan-rakan di rumah pun nak periksa jawapan masing-masing. Sama atau tidak? Okey, boleh tunjukkan? Ada yang dah siap? Okey, Ruyan. Ruyan nak kongsikan? Silakan. Boleh. Ini adalah lengkung saya. Baik. And saya lorekkan yang tengah. And then saya guna 1 unit minus sini punya and then minus sini. So baik. Saya dapat 1 minus 0.1587 dan minus 0.4207. So, saya dapat 0.4206. 094206. Kita periksa jawapan sama-sama. Kita semak jawapan sama-sama. Okey, dah hampir. Rasanya macam dah betul sebenarnya tu. Okey, jom kita tengok. Alright. Okey, so sebagaimana macam Ruyan lukis tadi, dia lorekkan di tengah-tengah ini. Soalnya Z lebih besar daripada negatif 1 dan lebih kecil daripada 0.2. Jadi kawasan lorekan dia adalah tengah-tengah. Tengah-tengah. Kita dah lukis, kita dah lorek. Settle untuk step kedua. Kita tengok step ketiga, kita nak kena pasti ekor. Ada 2 ekor lah cikgu. Sebelah mana ni cikgu? Kanan 1, sebelah kiri 1. Macam mana ni? Okey, ingat konsepnya. Kita kena pasti ekor. Kita nak cari warna kelabu. Ya. Satu lengkung luasnya adalah simetri. Ya, simetri dan square. 1 unit square. Jadinya untuk kita dapat warna kelabu ini, okey, luas yang warna kelabu itu adalah kita kena minuskan ekor di sebelah sana. Alright, dan juga ekor di sebelah kanan ini. Alright. Tapinya untuk di yang negatif 1 sana, kita tahu sebagaimana kita tahu, dia punya luas adalah bersimetri. Ya, jadinya luas Z lebih kecil daripada negatif 1 juga sama dengan Z lebih besar daripada 1. Okey. So jadi 2 nilai kita nak tengok kebarakan dekat jadual taburan normal piawai kita. Cikgu hadirkan iaitu pertama Z lebih besar atau bersama dengan 1. Yang kedua adalah Z lebih besar daripada 0.2. Okey. So jadi cikgu hadirkan dia punya jadual. Okey. Alright, iaitu 1.0 iaitu kebarakannya adalah 0.1587. 87. Dah settle iaitu. Alright, kita dah ada 1587. 0.1587. Yang kedua adalah 0.2. Mana 0.2? Kita dah jumpa dah. Okey. 0.2 kebarakannya adalah 0.4207. Okey, cikgu turunkan jadual ini. Baik. Okay. Magicnya cikgu. Ya. So jadinya terus kita substitutekan terus nilai. Okey, yang mana 1 minus 0.1587 and then minus pula kebarakan Z lebih besar daripada 0.2 iaitu 0.4207. Selebihnya ini tekan apa? Kalkulator. Ya, kita tekan kalkulator saja terus akan dapat jawapan yang macam Ruyan dapat tadi iaitu 0.4206. Terima kasih di atas jawapannya Ruyan, tepat sekali. Saya kira rakan-rakan yang lain, rakan-rakan yang lain dapat jawapan yang sama. Kalau jawapan yang sama, double thumbs up macam ni. Kan ada jawapan lain? Semua sama. Saya baik. Ruyan nak tanya soalan ke tu? Ada apa-apa nak tanya? Cikgu, saya nak tanya, kenapa jawapan itu sama untuk soalan yang ada simbol equal dan tak ada simbol equal? Baiklah. Soalan Ruyan cikgu sangat suka. Tapi cikgu, saya rasa sebelum kita nak jawab tu, kita simpan dahulu jawapannya. Kita rehat dahulu. Rakan-rakan di rumah dah mengira-ngira tadi, mereka pun nak rehat. Kita akan jumpa anda selepas ini dengan jawapan kepada soalan Ruyan tadi. Jumpa anda lepas ini di Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Luas di bawah lengkung taburan normal ialah 1 unit kuasa 2. Suatu pemboleh ubah rawak X pertaburan normal ialah pemboleh ubah rawak selenjar dengan dua parameter iaitu min dan sisihan piawai. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Kita akan teruskan aktiviti kita untuk tajuk taburan normal di bawah mata pelajaran matematik tambahan. Jom Cikgu Amir, kita teruskan. Terima kasih Nisa. Okey, sebagaimana ditanya oleh Ruyan tadi. Ruyan tanya apa? Dia tanya, Cikgu, adakah berbeza jikalau simbolnya adalah lebih besar ataupun sama ataupun adalah simbolnya adalah lebih besar saja, tiada sama dengan kat bawah tu. Ya. Okey, sebenarnya adalah simbol itu sebenarnya untuk taburan normal ini adalah sebenarnya sama. Kenapa? Sebabnya taburan normal ini adalah merupakan salah satu taburan normal piawai selanjar. Yang mana nilai kebarangkaliannya adalah simbolnya lebih besar atau sama adalah sama sahaja dengan lebih besar sahaja. Jadi untuk kita ambil data untuk kita dapatkan kebarangkalian daripada jadual itu, kita tengok adalah sama sahaja. Sama. Alright. Jadi jangan terkelirulah kalau nampak simbol sama dengan di bawah tu. Ya, betul. Sama sahaja sebenarnya. Okey. Jom kita tengok. Kita dah settle dos vaksin 1. Nisa dah settle? Dah, alhamdulillah. Okey. Hari ini cikgu nak cocok pula anak-anak yang kat rumah sana dan juga yang dekat ada di Google Meet untuk kita cocok pada dos kedua vaksin kita. Baik. Apa soalannya? Okey, jom kita tengok. Seperti biasa kita boleh cek semak jawapan kita. Okey, dos vaksin kedua. Alright. Andai kata dia kata apa dia kata? Alright, untuk cocok yang kedua ni dia cakap cari skor Z bagi setiap kebarangkalian taburan normal piawai yang berikut. Dia suruh cari apa? Oh, cari K. Yang mana tadi soalannya dos pertama dia bagi nilai. Betul. 0.2, negatif 1.3 semua. Yang ni dia tak bagi pula nilai K tu. Mana pula datangnya K ni Cikgu? Kalau Nisa K adalah di sini. Ya. Okey, Nisa K memang ada dekat situ. Tapi kita akan cari K yang lain hari ini. Baik. Alright. So jadinya apa maklumat yang dia bagi? Dia bagi adalah kebarangkalian. Yang mana Z lebih besar daripada K, iaitu berapa kebarangkaliannya? 0.3851. Ayo. Susah je nampak. Jangan risau. Ingat apa? 4 langkah cikgu? Zizi, lukis, ekor, jet. Betul. Itu sahaja langkahnya. Okey, jadinya pertama sekali Zizi, lukis, ekor, jet. Jadi pastikan Z dulu. Adakah data ini sudah Z? Settle. Ya sudah Z. Tak perlu menukarkan ia lagi menggunakan formula. Okey. Yang kedua adalah lukis. Lukis. Okey. Jadi kita akan lukis lengkungnya. Tapi K ni kita tak tahu. Dia mungkin boleh jadi positif, mungkin boleh jadi negatif. Jadi kita lukis kedua-dua kebarangkalian. K sebelah kanan positif dan K adalah sebelah kiri negatif. Okey. Ada dua kebarangkalian ni. So jadinya kita nak terima pakai yang mana ni Nisa? Saya pun kelirulah cikgu. Tapi kalau perhatikan, kebarangkalian adalah mewakili kawasan lorekan, betul? Betul. Adalah nilainya kurang daripada 0.5. Agak-agak yang pertama ke yang kedua kurang daripada separuh. Kalau kurang dari separuh, kejap cikgu. Belah yang pertama ni cikgu. Ya, betul. Yang ekornya di sebelah kanan. Pandai Nisa sebenarnya. Alright. So sebagaimana kita maklum, yang mana satu lengkung luasnya adalah 1 unit square dan separuh adalah 0.5. Jadi 0.3851 ni kurang daripada 0.5. Baik. Jadinya anak-anak yang berada kat rumah sana, jadi kita akan ignore, kita akan abaikan untuk lengkung yang kedua ini. Kita akan terima pakai untuk lengkung yang pertama saja. Baik. Kita dah lukis, kita dah lorek. Okey. Step ketiga kita nak kena pasti siapa? Kita nak tengok ekor. Okey. Ekornya itu dah ada menghala ke kanan. Okey. And then step keempat kita nak tengok jet, betul? Apa jadual kita? Apa jadual kita? Okey. Sebagaimana kita tahu adalah luas ini bersama dengan 0.3851. So cikgu hadirkan jadual kita. Alright. So kita kena cari ini mewakili kebarangkalian, bukan Z lagi. Ini mewakili kebarangkalian. Mana nilai yang paling hampir? Oi, culing mata cikgu. Paling hampir 3.08 3859. 59 paling dekat. Betul, itu yang paling hampir. Ingat, kita nak ambil data ini, kalau kita nak ambil kebarangkalian yang paling hampir ini, sentiasa kena ke depan. Maksudnya, kena lebih daripada 3851. Jadi yang lebih itu macam mana pula cikgu? Okey, tak apa, cikgu akan tunjukkan macam mana yang lebih itu. Alright. Pertama adalah, kita akan dapat baca dulu nilai Z-nya iaitu 0.2. Dan tengok sebelah kanan,
Sebelah sana, okey, kita tengok pula atas. Iaitu berapa nilainya? Ialah 9. Jadi 0.29. And then yang terakhir, kita tadi lebihkan, ini 59, itu 51, lebihnya 8. Jadi kita kena minus, kita kena tolakkan. Ya. Jadi mana 8? Oh, 8. Berapa nilainya? Adalah 2. Jadinya cara nak bacanya adalah ke kanan, ke atas dan ke kiri. Begitu saja. Alright. Sana, atas dan tengok lebihnya berapa, kita kena tolak. So dapatlah nilai untuk K tadi adalah 0.292. Itu adalah skor Z ataupun nilai bagi K, iaitu 0.292. Baik. Okey, semua jelas? Okey. Boleh ikut? Okey. Boleh. Cikgu nak untuk soalan yang B ni. Okey. Soalan B, lebih kurang sama, datanya lebih kurang samanya 0.3851. Bezanya apa tu Nisa? Bezanya sebab dia lebih kecil. Ya, betul. Yang tadi adalah Z lebih besar daripada K. Yang ni adalah Z lebih kecil daripada K. Boleh tak cikgu nak anak-anak yang kat rumah sana dan juga yang ada lagu Gemik untuk sama-sama cuba. Okey, try buat dulu. Kejap lagi kita akan cek jawapan bersama-sama. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Ngap semuanya. Semua okey. Tengok. Masing-masing terus semak jadual taburan nombor piawai masing-masing yang di rumah pun. Cikgu, dekat dalam buku teks ada jadual betul, taburan nombor biasanya ada. ni? Biasanya untuk jadual taburan nombor piawai ini, untuk soalan peperiksaan memang kita akan bekalkan. Anak-anak jangan perlu hafal. Matilah nak hafal semua. Jangan banyaknya takut. Kita nombor-nombor kan. Mati nak faham dah tu. Okey, jadinya anak-anak tak perlu takut yang mana jadual taburan nombor piawai itu memang kita akan bekalkan pada awal-awal muka surat bagi setiap naskah soalan peperiksaan. Baiklah. Okay. Cuma anak-anak jangan risau. Anak-anak perlu jangan untuk hafalkan. Anak-anak hanya perlu tahu bagaimana cara nak menggunakannya. Itu sahaja. Betul. Memahami konsep macam mana nak cara membaca, nak cari nilai Z untuk memudahkan adik-adik semua dapatkan jawapan. Ada tak rakan-rakan kita di Google Meet yang dah ada jawapannya yang boleh kongsikan dengan kita di sini dan juga rakan-rakan di rumah? Kalau ada boleh kongsikan. Angkat tangan. Kita nak lihat. Okey, Desha. Silakan Desha. Okay, so ini graf saya. Baik. Okay, so dia ialah P Z less or equals to K equals to 0.3851. So saya ada lukis dua graf. So this is 0.3851. So dia adalah kurang daripada 0.5. So ni adalah graf dia. So ni kita tak kira. So kalau kita rujuk jadual Z table, kita akan dapat K ialah 0.292. So dia ni ialah negatif K. So K dia ialah negatif 0.292. Baik, terima kasih Desha di atas perkongsian jawapannya. Kita semak sama-sama. Jom cikgu. Okey, terima kasih. Betul sebagaimana Desha bagi tahu tadi. Alright. So jadinya kita tengok yang pertama adalah ZZ, iaitu pastikan Z. Okey, dah settle Z. Okey. Yang kedua adalah kita kena lukis lengkung kita. Okey. Dah ada, iaitu kita ada dua kebarangkalian yang lengkung kita, iaitu yang mahala sebelah sana. Okey, yang kedua adalah nilainya adalah positif, mahala ke kiri juga. Okey, so jadi kita akan buang yang kedua ini. Kenapa? Sebabnya nilai kebarangkaliannya adalah kurang daripada 0.5. Jadi yang loret lebih daripada 0.5 kita buang. Alright, kita ignore terus dia. Jadi dah settle lukis. Okay, kita kena pasti ekornya. Okey, so dah settle ekornya di sebelah sana. Tetapi kita nak baca jadual, kita kena baca sebelah kanan ini. Alright, sejadinya adalah kita terus hadirkan jadualnya. Alright. Mana 0.3851 sama juga macam tadi, iaitu 0.3859. Sejadinya adalah nilai Z-nya adalah 0.2. Tengok atas pula. Okey, iaitu 9. Tengok sebelah sana itu lebihnya berapa? Lebih 8. Mana 8? Okey, itu. Dah ada. So, jadi 0.292. Tetapi macam Desha bagi tahu tadi, 0.292 ini nilai K. Betul? Jadi K itu duduk sebelah positif ke sebelah negatif? Negatif, cikgu? Ya, jadinya nilai K itu adalah kita kena letak adalah negatif 0.292. Sebabnya dia berada di sebelah kiri. Baiklah, cikgu. Betul jawapannya Desha. Tahniah. Kawan-kawan yang lain dapat jawapan yang sama? Kalau sama, double thumbs up.
Takutlah jawapan lain kena buat penjelasan pula. Tapi saya kira semuanya dah memahami konsep bagaimana nak menyelesaikan masalah topik taburan normal. Dalam pada kita seronok belajar memahami konsep dan membaca jadual taburan normal piawai kita, cikgu. Betul. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Ya ke? Aduh. Begitu asyik cikgu kan? Cikgu ada satu lagi soalan ni. Ada satu lagi soalan, tak mengapa. Saya kira memandangkan matematik tambahan ni perlu banyak latihan, mungkin boleh bagi di rumah sikit. Tak apa. Macam ni lah. Macam ni. Okey, tak apa. Nanti itu kita akan bagi. Alright. Macam ni, boleh tak kalau macam kita minta untuk anak-anak, okey, cuba try buat soalan C ini yang mana adalah Z lebih besar ataupun sama dengan K apabila nilainya kebarangkalian adalah lebih besar daripada 0.5, iaitu 0.6704. Tapi jangan risau, jangan takut. Jikalau tertanya-tanya, jikalau tak boleh untuk dapatkan jawapan, tanya cikgu sekolah masing-masing. Boleh, tak ada masalah. Rakan-rakan di rumah, boleh catatkan soalan ini untuk sama-sama anda lakukan di rumah. Lakukan banyak latihan untuk memantapkan penguasaan anda terhadap topik ini. Baiklah cikgu, saya kira tiba waktu untuk saya minta cikgu berikan rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari sama-sama hari ini. Adakah kita telah mencapai kedua-dua objektif kita yang kita telah sebutkan di awal kelas kita tadi? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. So, sebagaimana yang sedia maklum adalah kita sebenarnya sudah selesai bagi kedua-dua objektif kita. Baik. Iaitu yang pertama adalah kita dapat menentukan dan juga mentafsir untuk skor piawai Z. Okey. Dan yang kedua adalah kita dapat mencari kebarangkalian. Okey, apabila taburan normal itu tersebut. Tapi cikgu nak dengar jugalah rumusan daripada anak-anak cikgu. Boleh tak cikgu nak minta? Boleh. Anak cikgu sendiri dia buat rumusan hari ini. Tak ada masalah. Siapa nak kongsikan rumusan apa yang telah kita pelajari hari ini? Okey, silakan Nurin. Okey, pertama sekali saya dapat tahu cara untuk menentukan dan mentafsir skor piawai Z. Yang kedua, saya juga dapat tahu cara untuk menentukan suatu kebarangkalian bagi suatu peristiwa, gunakan jadual dan juga menyemak jawapan saya guna kalkulator. Baik, terima kasih Nurin. Rakan-rakan yang lain setakat ini, kalau anda rasa seronok dengan kelas kita hari ini, boleh bagi double thumbs up. Ya, saya pun seronok sangat Cikgu Amir. Terima kasih banyak-banyak. Diharapkan rakan-rakan di rumah semua dapat mengikuti topik kita hari ini dengan baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Amiruddin Razali dari SMK Puteri Ampang, juga rakan-rakan kita dari SMK Puteri Ampang. Kepada semua yang menonton, kekal menonton Teras setiap hari bersiaran jam 8 pagi hingga 10 pagi. Dan boleh ulang tonton siaran kita pada hari ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Kita akan bertemu lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Harapan saya agar semua pelajar, khususnya murid-murid yang bakal menduduki SPM tahun ini, untuk terus cekal ber-PDPR dan guru-guru agar terus bersemangat mengajar anak-anak kami untuk terus cemerlang meskipun dalam keadaan pandemik yang penuh dengan cabaran ini. Semoga prestasi SMK Puteri Ampang terus meningkat. Cikgu doakan semua calon SPM 2021 SMK Puteri Ampang teruskan usaha, tingkatkan semangat dan iltizam. InsyaAllah anda akan berjaya. Didik TV KPM.